warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. So kita jumpa lagi hari ini dalam sesi Sembang Santai Asia. Okey. Bersama dengan sahabat-sahabat di FB dan juga di YouTube lah. Okey. So hari ini kita nak sembang-sembang berkenaan dengan ilmu emas dan juga pengurusan kewangan lah. Okey. So saya lebih menjuruskan pengurusan kewangan menggunakan emas. Sebab itu adalah sedikit ada kelebihan ilmu saya lah dalam ilmu emas ni. Okey, so mungkin ada juga saya selitkan tools-tools lain lah dalam sembang santai saya ni. So hari ni kita nak sembang-sembang berkenaan dengan urus aliran wang tunai. So kenapa kita nak urus aliran wang tunai? Sebabnya salah satu yang saya belajar daripada mentor saya iaitu Tuan Muhammad Zulkifli. So sebab sebelum ni mungkin kita adalah back in mind benda tu dalam fikiran kita, cumanya mungkin sebagai peringatan lebih lagi bila saya baca buku berkenaan dengan pengurusan kewangan ni, misi bebas hutang oleh tulisan mentor emas saya iaitu Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i ini adalah pendapatan kita sekarang bukan untuk kita gunakan semuanya untuk sekarang. So kita kena bersedia untuk adakan simpanan untuk kegunaan masa depan. Itu adalah antara yang paling penting lah. Sebab kalau kita nak belanja, memang kita tak perlu belajar kan, kita belanja saja. So kita boleh habiskan dan kita boleh jadi orang yang berbelanja melebihi kemampuan lah. Okey. So kalau berbelanja melebihi kemampuan ni sebenarnya orang kata kalau tengok dari segi cash flow tu, dari segi jumlah hutang apa yang kita ada, mungkin kebanyakan orang adalah berbelanja melebihi pendapatan lah. Sebab kita dah, kalau contoh kita ada hutang, so sebenarnya kita dah berbelanja dengan pendapatan kita yang kita belum pasti lagi akan ada bila. Contohnya bulan depan kita dah ada hutang, maknanya kita dah nak komitmen untuk bayar bulan depan, tapi tak pasti lagi pendapatan kita ada atau tidak. Okey. So itu
macam macam benda yang paling orang kata paling trigger lah, paling trigger kepada Asia untuk kita nak adakan urus aliran wang tunai. Jadi bila Asia belajar berkenaan dengan urus aliran wang tunai ni, jadi Asia nak sharing lah, mungkin nak sharing. So salah satunya yang paling penting lah, tipsnya yang pertama adalah kita kena pastikan siapa yang nak uruskan aliran wang tunai dalam keluarga kita. So kalau contoh kan, suami dan isteri lah, kan kalau yang dah berkeluarga. Kalau yang belum berkeluarga, maknanya diri sendirilah yang nak kena uruskan, sebab tak ada orang lain yang boleh uruskan pendapatan kita kecuali kita sendiri. Contoh, takkan kita nak bagi kat mak kita kan untuk nak uruskan wang kita, contoh. So maknanya kita sendirilah. Kalau contoh yang dah berkeluarga, maknanya pilih antara suami dan isteri ni, siapa yang boleh uruskan dengan lebih baik lah wang tunai yang ada, pendapatan yang ada. Itu kira macam orang kata rules yang pertama. So kena tentukan, sebab dia tak boleh dua pendapatan yang digabungkan adalah lebih baik lah daripada satu pendapatan yang asing-asing. Sebab dia takkan nampak dia punya, bila kita tak berbincang, contoh suami isteri tak berbincang dari segi hala tuju kewangan keluarga, orang kata jadi satu kapal tu ada dua haluan. So takkan sampailah kepada haluan yang sama kalau kita tak berbincang dan kita tak adakan satu haluan. Jadinya ada satu nakhoda yang kena mengemudi kapal. Okay. So maknanya kita kena tentukan siapa yang nak menguruskan aliran wang tunai itu. Jadi orang kata kalau kata CEO ke, maknanya siapa yang nak mengepalai lah, nak mengepalai. Okay. So maknanya pilih salah satu. Kalau contoh dua-dua, suami dan isteri contohnya, memang zero dari segi pengurusan kewangan, tak apa, asalkan kena ada mindset. Contoh tuan puan yang macam kata contoh menonton live macam ni, so sepatutnya dah mindset tuan puan untuk menguruskan kewangan dengan lebih baik. Okay. So itu dah satu tanda, alhamdulillah lah, kita kata Allah dah bagi kita peluang untuk menilai balik apa yang kita dah buat selama ni, sama ada ianya adalah orang kata di jalan yang benar ataupun di jalan yang tak benar kan. So kena cari ilmu lah, macam mana nak boleh ada sedikit ilmu kewangan untuk kita boleh uruskan kewangan kita. Okay. So kalau kata contoh lah, kata isterinya seorang pengurus akaun di syarikat, tak semestinya dia adalah orang yang paling sesuai lah antara suami dan isteri tu untuk nak menguruskan aliran wang tunai, sebab yang dia belajar di universiti adalah untuk urus aliran wang tunai syarikat. Sebab saya jumpa ramai orang yang ada basic berkenaan dengan pengurusan akaun. Maknanya dia ada basic pengurusan akaun lah. Maknanya contoh kata dia bekerja di bidang akaun untuk menguruskan akaun syarikat, tapi akaun dia sendiri tunggang langgang. Maknanya pengurusan kewangan dia sendiri tunggang langgang. Sebab dia diajar untuk nak menguruskan akaun syarikat. Dia tak diajar menguruskan akaun, maknanya dari segi dana-dana yang perlu ada dalam pengurusan peribadi. So itu ada dua perkara yang berbeza. So kalau kata contoh dua-duanya tak ada basic tu, memang kita tak belajar lah sebenarnya dekat sekolah atau universiti, sebenarnya tak ada lagi lah sehingga kini orang kata modul untuk pengurusan peribadi tak ada. So kita kena cari ilmu lah. Macam contoh saya mencari ilmu sedikit sebanyak melalui buku, macam contoh buku tulisan mentor emas saya ni, Misi Bebas Hutang. So Misi Bebas Hutang, lepas tu saya ada bacalah buku-buku lain, contohnya ini pun bagus juga, Cash Flow untuk Keluarga, tulisan Tuan Syamsuddin Kadir. So ada banyak lagi lah, banyak lagi buku-buku yang tuan pun boleh baca. Tak apa, take time baca satu biji sebulan kan. Ni buku Tuan Azizi Ali, iaitu Jutawan dari Planet Jupiter. Okay. So salah satunya lagi adalah buku tulisan Tuan Robert Kiyosaki ni, Rich Dad Poor Dad. Okay, macam mana kita nak uruskan kita punya pengurusan kewangan lah. Okay. So hari ni kita menjurus kepada aliran wang tunai. So maknanya jadi saya cakap yang saya beritahu tadi, kita nak uruskan aliran wang tunai sebab kita nak memastikan kewangan kita berada lebih baik untuk kita nak adakan simpanan untuk masa depan. Kalau kita just nak hidup sekadar hidup untuk hidup dan kita belajar saja, tak perlu belajar pun, kan. So belanja saja, mungkin akan jadi back story-nya kita akan ada contoh kata
belanja saja sampai melebihi kemampuan. Mungkin kata sekarang ramai orang yang ambil kad kredit, ambil kad kredit untuk nak berbelanja. Sebenarnya bila ambil kad kredit, kita dah berbelanja melebihi kemampuan lah. Kecuali kita memang orang kata dari segi pengurusan kewangannya sangat bagus, maknanya bila ada je kad kredit, maknanya kita dah memang allocatekan untuk bayar setiap bulan full amount. Cumanya kad kredit tu kita gunakan sebagai orang kata medium untuk menyenangkan urusan transaksi jual pembelian ataupun jual belilah, macam tu. So kita yang tentukan macam mana kita punya tools-tools yang kita ada untuk nak memudahkan kehidupan seharian. Bukan kita nak memanipulasikan dia untuk menyenangkan kita, tapi sebenarnya akan menyusahkan kita di masa hadapan lah. Okey. So satu, kenal pasti siapa yang nak mengetuai. Bila kita dah kenal pasti, dah lantik dia, maknanya jadi kepala kapal, kepada nahoda kepada kapal kewangan kita. So kita kena ikutlah apa yang dia sarankan. Maknanya contoh kata, contohlah kita bagi pada suami, pada suami, jadinya suami dah tentukan, untuk bajet pembelian barang basah, contoh kata 500 sebulan. So biasa barang basah ni kan biasanya lah bagi kepada isteri kan. So bagi je 500 satu bulan pada isteri, maknanya isteri kena patuh lah 500 tu sahaja yang boleh digunakan untuk pembelian barang basah. Kalau kita melebihi daripada apa yang dah maknanya kita kena bajetkan. So, tadi yang pertama kena kena tentukan siapa. Yang kedua, kena patuhlah kepada dia. Jadi orang yang ahli ni lah. Yang ketiga adalah kepada ketua tadi, dia kena tentukanlah bajet untuk setiap perbelanjaan. Nak memastikan aliran wang tunai kita berada dalam radar yang betul. Radar yang betul. Sebab kita memerlukan orang kata dari segi portion-portionnya, kita kena buatlah dari segi portionnya. Contohnya kita ada contoh yang ini, daripada jadi yang saya kata untuk belanja barang basah itu termasuk dalam belanja keperluan. Contoh kat sini adalah 50%, contoh kan. Contoh 50%. Contoh 50%. Sekejap ya. Contoh kata 55% untuk belanja keperluan. So semuanya kita punya keperluan harian ataupun kata untuk keperluan kehidupan kita. Contoh kata loan rumah kita lah kan, yang common masuk dalam belanja keperluan lah 55%. Ini salah satu daripada orang kata budgeting lah yang kita boleh buat. Cumanya kalau contoh kita dah memang orang kata dari segi pengurusan kewangannya sebelum ni tak berapa baik, maknanya mungkin belanja keperluan kita lebih. Contoh kata sampai 70% contohnya, sebab kita dah ambil rumah yang paling kita mampu, beli kereta yang paling kita mampu pakai kan. So mungkin dah lebih, tak apa, kita buat dulu, kita maknanya sesuaikan dulu dengan apa yang ada, apa yang komitmen yang kita ada. So buatlah 70% contohnya. So 30% ni kita tukarlah kepada contoh simpanan jangka panjang, simpanan hangus, dana pelajaran dan sedekah. So kita boleh sesuaikan balik dan kecilkanlah dulu simpanan jangka panjang, simpanan hangus, dana pelajaran ataupun sedekah ni. Ini salah satu contoh lah, tuan-puan boleh sesuaikan dengan apa orang kata budgeting tuan-puan setiap hari lah, untuk budgeting tuan-puan, keluarga tuan-puan. So kena tentukan, kena ada bajet macam ni. Bila kita ada bajet macam ni, baru kita fokus, baru kita boleh fokus apa yang kita nak lah, apa yang macam mana kita nak guna untuk setiap bulan. Tak memastikan kita punya simpanan tu ada. Sebab kalau contoh tak bermula, memang kita takkan ada lah kalau kita tak buat bajet. Sebab bila kita tak merancang, sebenarnya kita merancang untuk gagal. Sebab kita akan mengikut emosi untuk berbelanja. Itu memang kita lah. Kita manusia. Saya pun macam tu. Cumanya saya cuba menukarkan saya punya emosi tu untuk lebih baik dengan saya yang tadi atas tu kan, yang dekat atas tu, dekat gaji equal to pendapatan ni, yang ni dekat formula urus gaji tu kan ya. Formula urus gaji / pendapatan, iaitu gaji ataupun pendapatan tolak simpanan baru belanja. So kita tentukan dulu portion yang kita nak simpan tu. Dan kita simpan tu, saya adalah dah share sebelum ni, maknanya kita kena susahkan
apa ni, untuk kita mengeluarkan simpanan kita tu. Sukarkan pengeluarannya. Tapi maknanya kalau kata contoh untuk simpanan hangus tu, 10% tu kan, simpanan hangus tu mungkin kita boleh buat dalam bentuk wang tunai lah. Wang tunai contoh kata dalam di akaun tabung haji, akaun ASB. Tapi kalau contoh kata tuan puan dah kerja lebih daripada 10 tahun, contoh kata yang saya pernah share sebelum juga, daripada pakar-pakar kewangan, kita mengesyorkan dana kecemasan yang pertama, level pertama adalah 3 bulan gaji. 3 bulan gaji. So, kalau yang 3 bulan ni pun tuan puan masih belum dapat ada kan, so itu petanda kewangan tuan puan berada dalam keadaan yang agak tidak baik lah. So, kalau macam tu maknanya tuan puan boleh tukarkan orang kata cara menyimpan tu ke dalam bentuk emas. Okay. Saya tidaklah bercakap dari segi saya ni dealer emas, tapi saya bercakap dari segi perspektif saya ni seorang penyimpan emas. Sebab saya, bila saya menyimpan emas, macam contohnya emas macam ni, ataupun macam ni, so bila saya menyimpan emas, saya lebih orang kata berdisiplin untuk menyimpan. Sebab saya boleh simpan dalam jumlah yang kecil dan juga senang. Apa maksud saya senang? Senang sebab dengan public gold, contoh saya menyimpan dengan public gold sebab saya bermula daripada penyimpan tau. Saya bukan bermula daripada dealer. Walaupun saya sebenarnya status saya bila saya beli emas saya adalah dealer, tapi saya menyimpan untuk diri saya sendiri dulu masa tu. Cumanya dengan public gold ni, bila kita membeli sesuatu amount emas, dan kita akan automatik jadi dealer. Sebab tu saya memanglah dari segi membershipnya saya adalah bermula sebagai dealer. Cumanya saya menyimpan dealer tu, saya simpan untuk diri saya sendiri. Bila saya nampak emas ni boleh mempercepatkan saya punya simpanan, jadi saya merasa macam okey, saya dah berjaya menyimpan lebih baik dengan emas. Jadi saya, why not saya berkongsilah dengan tuan puan. Okey, so macam contoh yang ini, harganya adalah 2,500 dalam 2,600. So yang ini harganya RM1,100. So 2 keping ni saya dah ada simpanan RM3,700. RM3,700. Kalau dah lama saya simpan, kalau contoh dalam bentuk wang, dah lama kot otak saya ligat berfikir untuk tukarkan simpanan tu ke dalam bentuk-bentuk fizikal yang lain lah. Contohnya yang kalau perempuan kan nak tukarkan ke dalam bentuk barang-barang fizikal lah, contoh barang rumah ke kan, nak tukar langsir ke kan, langsir tu macam tak cantik nampak kan, langsir belakang tu kan, contoh kan, so nak tukar kepada langsir yang lebih cantik, contoh macam tu. So biasalah perempuan macam tu kan, kalau tak setiap raya ke nak tukar langsir contoh. So bila saya tak ada dalam bentuk duit, jadi emosi saya lebih stabil. Sebab tu saya saya dah ramai penyimpan emas lain boleh menyimpan emas sebagai dana kecemasan dan juga simpanan jangka panjang yang lain lah. Dan juga reward diri pun sedikit sebanyak saya gunakan emas untuk sebagai reward diri saya. Jadi bila saya reward diri dengan emas, saya nampak gram saya bertambah, saya rasa macam okey, bagus. Sebab kita mesti ada misi lah. Maksudnya kita mesti ada matlamat untuk uruskan aliran wang tunai. Macam saya tadi, jadinya bila jadi saya kata yang pertama adalah kita kena tentukan siapa CEO, siapa nakhoda yang nak uruskan aliran wang tunai. Okey. So masa tu kita dah kena tentukanlah sebenarnya apa yang kita nak buat dengan wang tunai kita. Contohnya yang paling ultimate adalah untuk dana persaraan lah. Contohnya kan simpanan jangka panjang tu 10%, itu boleh masuklah, salah satunya adalah ultimate-nya adalah untuk simpanan jangka panjang, simpanan dana persaraan. Kan, sebab kita dah bersara umur 60 contohnya, umur 60 mengikut data jangka hayat rakyat Malaysia di 70 lebih, 77, perempuan 77, kalau lelaki mungkin kurang sedikit. So mana kita kata 80 lah, 20 tahun kita kata. Maknanya daripada kita mula bersara, yang kita dah memang kata dari segi fizikalnya dah tak mampu untuk bekerja seperti sebelumnya. Jadi kita kena bersedialah dari segi ada simpanan untuk kita nak gunakan semasa kita dah tak boleh bekerja.
So kita kena bersedia. Sebabnya kita tak boleh lah nak harapkan kita boleh bekerja lagi. Sebab tu kita tengok ramai orang yang tidak bersedia, yang tua-tua masih perlu bekerja untuk hendak menyara kehidupannya selepas bersara. So daripada tu kita boleh ambil lesson learn lah kan. Boleh ambil lesson learn, maknanya kita kena mulakan sesuatu hari ini, menggunakan apa pendapatan yang kita ada untuk kita nak bersedia. Paling ultimate-nya dana persaraan. Mungkin di pertengahan jalan tu kita adalah matlamat lain. Contohnya matlamat untuk dana nak beli rumah. Kalau contoh ada tanah, kita nak bina rumah. Mungkin untuk dana pendidikan anak-anak, untuk kata nak mulakan perniagaan kan. Okey. So kita yang tentukan apa matlamat kita lah. Okey. So daripada urus aliran wang tunai tu, kenapa kita nak kena urus kan? Kenapa kita nak kena urus? So ini contohlah matlamat simpan emas, dan juga boleh jadi matlamat kita nak menguruskan kewangan lah. Kan? Kita nak buat rumah, yang belum berkahwin nak kahwin kan, nak sebagai dana perkahwinan kan. So sebab sekarang ni dah habis PKP, dah boleh buat keduri kahwin, mungkin belanja kahwin jadi meningkat balik lah. Kan. Okay. So jadi meningkat balik. Mungkin perlukan 20,000, 30,000, kalau mungkin lebih lagi kan. So kita yang kena buat kena buat persediaan lah. Nak kena buat persediaan daripada apa yang kita ada. Sebab dua asasnya adalah kita nak ada simpanan ni adalah dua asas saja. Satu adalah kita mengurangkan perbelanjaan, dan yang satu lagi asas adalah kita meningkatkan kita punya pendapatan. Maknanya kita adakan aliran adakan pendapatan tambahan lah. Maknanya kita boleh ada second income, third income kan. Sebabnya Tuan Azizi Ali dia mengenengahkan orang kata terms MSI, multiple stream of income. Maknanya kita boleh ada lebih daripada satu cabang pendapatan. Kan, contoh kata yang pejabat awam boleh jadi juga berniaga untuk dapatkan income daripada berniaga. Contohnya ada hartanah untuk dapatkan income daripada aliran positif rumah sewa, contoh macam tu. Ataupun kita boleh jadi siapa yang pandai pada hartanah, maknanya dia boleh jadi bila dia beli rumah dan jual rumah, jadi dia dapat orang kata flip dari segi situ kan. So maknanya kita kena ada multiple stream of income untuk nak memastikan salah satunya cara menguruskan aliran wang tunai kita dengan lebih baik. So adakan dua tu lah. So matlamatnya adalah untuk nak memastikan aliran wang tunai kita baik, dan kita boleh ada nak menjurus kepada kita nak tengok apa matlamat kita tu, dan kita boleh capai matlamat tu. Setiap matlamat ni bila kita dah tentukan, kena buatlah dia punya timeline. Tak boleh lah tak ada timeline kan. Semacam okey, suka hatilah bila nak simpan, bila nak ada. Kalau tak ada timeline, apa-apa pun kan, macam contoh KPI dekat pejabat pun. Contoh macam tu. So sangat bagus untuk kita mulakan hari ini urus aliran wang tunai. So kita tentukan siapa yang nak uruskan, dan tentukan dana-dananya, bajet yang nak diperlukan, bajet yang kita perlukan untuk setiap bajet. Contoh untuk yang ni adalah untuk matlamat lah, untuk simpanan jangka panjang dan jangka pendek. Untuk yang belanja-belanja lain tu pun itu yang paling penting sebenarnya. Kita nak uruskan aliran wang tunai tu sebab kita nak uruskan belanja kita yang untuk keperluan hidup tu. Sebab itu yang kita akan guna seharian kan, yang kita akan guna seharian. Jadinya bila kita boleh manage yang tu, insya-Allah lah, insya-Allah yang dekat belanja keperluan 50% tu kita boleh kecilkan, dia akan boleh menyumbang kepada kita punya simpanan. Simpanan. Okey. So bila dah ada simpanan, kalau contoh dia ada dalam bentuk wang, ramai orang akan terbabas lah. Ramai orang akan terbabas untuk kita nak shopping, kita nak membeli, dan kita mula akan menjustifikasikan pembelian kita itu adalah bagus. Itu sebenarnya lurah manusia. Sebab orang kata dari segi emosi kita adalah memang
dengan duit adalah emosi kita untuk berbelanja. Berbanding. Sebab saya dah simpan dalam bentuk emas, jadi saya rasa berbanding bila kita simpan dalam bentuk emas macam ni. Bila saya sebut emas, maknanya saya merujuk kepada emas pelaburan, bukan emas perhiasan ataupun orang kata emas cincin ke gelang ke, bukan. Sebab dia ada banyak lagi orang kata sebab lah kenapa emas tak sesuai. Nanti boleh tengok dah saya punya saya punya post yang saya ada referkan link dia tu, kenapa emas pelaburan macam ni adalah lebih sesuai lah untuk kita nak simpan sebagai matlamat simpanan jangka panjang. Okey, sebab dia akan beri lebih keuntungan kepada kita dalam masa yang lebih singkat. Itu dia punya main dia lah. Kalau kita nak, tak apalah, lambat pun tak apa, cumanya kita macam rugilah kan. Kalau kita ada boleh dapat keuntungan yang contoh 20% satu tahun, kenapa kita nak ambil yang 10% contoh. So kalau kita diberi dua pilihan, jadinya sebab tu saya memilih emas yang macam ni, sebab ia akan mempercepatkan saya punya kadar simpanan saya berkembang. Lepas tu, kenapa saya memilih public gold? Sebab saya simpan emas public gold, caranya mudah. Kalau contoh kita tak ada, kata contoh tuan-tuan yang kata saya hanya boleh simpan 100 satu bulan. So saya ada ramai penyimpan emas yang menyimpan 100 satu bulan. Sebab sebelum ni dia simpan 100 satu bulan dalam akaun, hujung bulan dia korek balik. Sedangkan sebab dia nampak RM tu, sedangkan bila disimpan dalam bentuk emas macam ni, dia jadi lebih bersemangat untuk menyimpan sebab dia nampak gram dia kat dalam tu bertambah. So dia dah mula otak dia mula kreatif untuk nak mengurangkan perbelanjaan harian dia. Sebab saya ada jumpa yang member saya ni, sebabnya di public gold dia boleh juga kita buat simpanan paksa. Simpanan paksa macam contoh bila ada promosi. Sekarang tak ada promosi, hanya boleh bayar 6 kali lah. Tak ada promosi. Tapi tak ada promosi tu pun, itu adalah tawaran public gold yang terkini lah. Sehingga public gold kata tak ada. Maknanya tak boleh nak bayar berapa kali. Dah tak ada lah, maknanya kalau contoh yang ini 1100 kena beli 1100 ni 1 dinar 4.25 gram. So 1 dinar 4.25 gram. Okey. Tak nampak. Okey, tak nampak. Okey, ni 1 dinar 4.25 gram ni RM100. Kalau contoh kata yang nak buat simpanan paksa, maknanya boleh ambil yang 6 kali bayar. 6 kali bayar dalam 200 gitu dah. 6 kali bayar 200. Saya tak ingat. So contoh, saya kira kejap Kalau kata yang 10 kali tu dalam 110 macam tu lah. So 1100 dalam RM183. Maknanya bawah daripada 200 lah. RM183. Bawah daripada 200 satu bulan dah boleh dapat 6 bulan dah boleh dapat 1 dinar macam ni lah. 1 dinar macam ni. So tuan puan dah lockkan kekayaan tuan puan dalam bentuk emas macam ni. Berbanding dengan dalam nilai 1100, sekejap je 1100 tu kalau dalam wallet habis kan. Kecuali macam contoh saya dah tukar ke dalam ni, lamalah simpanan tu kekal kat sini. Sebab saya tak adanya nak pergi tukar benda ni untuk beli barang yang orang kata dari segi keperluannya tidak mendesak. Kecuali saya ada keperluan mendesak lah. Sehingga kini saya dah menyimpan daripada 2014 sehingga kini, maknanya dah 7 tahun saya menyimpan. Saya tak pernah jual lagi lah emas saya. Sebab saya percaya emas memberikan pulangan yang sangat bagus untuk long term. Jadi saya simpan saja. Nanti bila sampai saya punya matlamat, contoh salah satu matlamat saya adalah untuk pendidikan anak-anak saya, masa tu saya akan jual lah. Contoh saya nak membiayai pendidikan anak saya. So contoh kata saya perlukan contoh berapa ribu satu bulan. Saya akan jual lah masa tu. Sebab itu matlamat saya simpan. Contohnya kan. So untuk dana persaraan saya. So bila saya bersara nanti saya nak hidup selesa, saya simpan lah. Saya jual lah emas saya. Contoh macam tu. So maknanya kita kena ada matlamat apa kita buat. Kalau tak ada matlamat memang kita tak ada, orang kata tak ada. Orang kata kalau nak main dart ni kan, nak main dart tak ada matlamat. So kita baling je lah, tak ada. So kita tak fokus. Bila kita fokus maknanya kita tahu apa yang kita nak capai. So bila kita dah setkan contoh matlamat kita tu, setkan matlamat contoh nak buat apa tadi kan, ada yang contoh dana perkahwinan kan. Kalau contoh orang nak kahwin kan dalam masa 3 tahun dia nak pakai 30,000. So macam-macam mana pun dia akan cari cara. Tapi kalau orang yang mungkin tak ada ilmu dari segi pengurusan kewangan, caranya apa? Buat loan dah. Mungkin dia buat loan
Jadi orang kata macam mana cakap dari segi contohlah kan, sebab kita orang contoh kata kita orang Melayu, kita lebih mengikut orang kata dari segi cara orang Melayu menguruskan perkahwinan, bukan kita mengikut cara orang mengikut Islam berkahwin. Dia berbeza kan. Kita mengikut cara Islam berkahwin ataupun kita mengikut cara orang Islam berkahwin. Contoh. Sebabnya kalau Islam berkahwin, contoh Islam cara Islam berkahwin adalah yang paling penting adalah akad nikah kan. Akad nikah dan juga yang kata kalau Nabi pun kata palingnya kita kata buat kenduri seekor kambing untuk nak beritahu orang aja. Kalau sekarang masa PKP tak ada buat kenduri kan, just ada jiran taman saya, dia just beritahu dalam WhatsApp lah. Satu taman tu maknanya nak beritahu, takut nanti kan timbul fitnah, anak dia adalah perempuan kan, anak dia keluar dengan lelaki contohnya. Nanti timbul fitnah pula, kenapa dia ni keluar dengan lelaki? So dia bagi tahu satu taman, okey hari ni anak saya kahwin. Tunjuk gambar kan contoh kan. Ini anak saya kahwin. So inilah menantu saya contoh. Jadinya orang tahu, tujuan kita nak adakan kenduri untuklah orang tahu. So tak adalah kita nak kena bagi tahu 5,000 orang, 1,000 orang sebenarnya dari segi keperluan. So bila kita ikut cari Islam kahwin, maknanya matlamat kita untuk kahwin tu mungkin hanya perlukan contohnya 10,000 menjolong kan, ataupun 5,000. So ikutlah mana yang perlulah, yang paling penting. So urus aliran wang tunai juga, maknanya salah satunya adalah contoh dalam buku Misi Bebas Hutang ni, kita kena pasti antara keperluan dan kehendak. Bila kita dah buat antara cara yang tadilah yang untuk kita buat budgeting tu adalah kita perlu ada keperluan dan kita kena ikut keperluan dan juga kehendak lah. Mana yang kita perlu, mana yang kita kehendak sebenarnya. So yang paling penting adalah keperluan sahajalah. Keperluan saja. Okay? So keperluan contohnya adalah keperluan kalau kita yang macam orang kata mampu tak mampu, sepakai je lah beras yang orang kata yang beras apa yang 15% hancur tu kan. So kalau kita mampu, maknanya dari segi kemampuan kita mampu untuk nak makan beras basmati, mungkin boleh. Maknanya tak mengganggu aliran wang tunai kita. Maknanya kita boleh ada simpanan jangka panjang, jangka pendek, tapi kita pakai beras basmati. Contoh yang paling senang, paling dekat. Kalau pakai beras basmati tu, kita tak boleh ada simpanan. Contohnya kan. So pakai je lah, makan je lah beras yang hancur 15% tu, tak ada masalah pun kan. Contoh macam tu lah. Contoh yang paling senang contohnya. So tentukan siapa yang nak buat nak menjaga aliran wang tunai kita. Lepas tu buat bajet. Lepas tu orang yang jadi ahli tu kena ikut dan pastikan apa yang kita guna adalah untuk memenuhi keperluan, bukan kehendak. Kalau kehendak sebenarnya boleh masuk dalam yang catatan ni adalah yang reward diri 10%, itu saja. Yang lain jangan layan lah. Maknanya CEO jangan layan. Kalau contoh ada anak yang nak perlukan nak beli sesuatu, contoh nak beli kasut yang orang kata dari segi termanya adalah kehendak. So mungkin hanya 10% je lah, 10% daripada bajet kita. Contoh kata kita bajet kita punya pendapatan 5,000, so mungkin RM50 saja. 10% 500 contohnya kan, 500. Tapi maknanya kehendak yang terkumpul bulan tersebut yang kita boleh kata hanyalah RM500 sahaja. Banyak tu RM500 kan. Kalau kita boleh bagi dekat simpanan kita, bagus lagi kan. Contoh macam tu. So mungkin boleh kecilkan sikit lah. Boleh kecilkan sikit, masuk dah dekat lain kan. So depends. So berapa lama kita nak capai kita punya matlamat tersebut, kita boleh tengok balik dekat simpanan kita berperatus apa semua. Dengan meningkatkan lagi jumlah simpanan akan percepatkan lagi tuan-puan punya capai matlamat tersebut. Dan cara paling cepat untuk capai matlamat simpanan kita adalah melalui emas macam ni. Saya dah jumpa ramai orang yang dah berjaya menyimpan dengan emas. Bila dia menyimpan dengan duit, dia tak berjaya. Bila dia tukar saja simpanan dia melalui emas, dia berjaya. Orang yang gajinya tak tinggi pun, tapi dia dah boleh ada 12 gram tak sampai dalam masa 1 tahun pun. Sedangkan sebelum ni dia tak boleh ada simpanan walaupun 3 bulan gaji. Dia dah bekerja lebih daripada 10 tahun. Tapi dalam masa 1 tahun dia dah boleh ada lebih daripada 12 gram. Yang saya boleh confirm sebab saya tak bertanya lanjut dengan dia lah. Cumanya dia kata dia dah
beli 3 kali, yang bayaran bulanannya 10 kali. So maknanya paling-paling basic dia beli 4.25 gram ni 3 kali. Paling-paling basic lah. Saya tak tahu detail. So paling basic dia beli ni maknanya dah 12.25 gram dan harganya 12.25 dah 3,000 lah lebih kurang. 12 apa ni? Contoh 4.25 darab 3. Okey, darab dengan hari ni 263 contohnya. So harga yang dia ada, simpanan dia ada adalah RM3,353. So dah ada RM3,000. So kalau dia ulang lagi, maknanya kalau contoh 3 tahun, dia dah boleh ada dekat RM10,000. Sebelum ni dia nak simpan, tak boleh. Dah bekerja berpuluh tahun, 10 tahun lebih daripada 10 tahun, dia tak ada pun simpanan. Okey, so macam mana orang lain boleh berjaya, dan kita juga kena tirulah cara orang berjaya. Saya pun meniru mentor emas saya ni. Macam mana dia boleh mengisi bebas hutang. Jadi saya meniru cara dia untuk saya juga nak berjaya macam dia. So, dalam hidup ni senang aja sebenarnya. Kita tiru cara orang berjaya, tiru cara orang yang kita nak jadi. InsyaAllah kita boleh jadi dengan dia. So kena tiru rapat-rapat, maknanya kena follow rapat-rapat apa yang dia buat supaya kita boleh ikut dan kita boleh berjaya macam dia, insya-Allah. Kan? So kita nak ada, sebenarnya kita nak ada nak dapat ilmu apa dunia kita dengan akhirat pula. Kita nak ada dunia pun dengan ilmu, kita nak ada akhirat pun dengan ilmu. So nak dua-dua pun kena ada dengan ilmu. Kan? Nak semayang pun kena ada ilmu, barulah kita semayang tu dengan sah dan betul kan. Kalau kata contoh nak ada uruskan aliran wang tunai tu dengan ilmu, dengan baik, maknanya kena ada ilmu jugalah. Okey. So kalau ada manfaatnya, boleh di-sharekan lah saya punya perkongsian ni untuk orang lain pun dapat manfaat. Maknanya yang paling penting tadi, tentukan dulu siapa yang nak jadi urus pengelola aliran wang tunai kita, dan nanti kira macam kita bagi mandat pada dia, dan sepatutnya bila kita bincang tu dia lebih nampak lah. Sepatutnya kita pilih tu kan siapa yang lebih dominan lah pengurusan keuangannya. Bila dia rasa dia dipercayai, so insya-Allah orang tu lebih boleh menguruskan dengan lebih baik lah. Sebabnya dia dah tahu bila orang bagi kuasa pada dia, maknanya nanti semua orang, macam contoh suami, anak-anak, macam contoh kalau pergi kat isteri kan, suami, anak-anak akan ikut. Okey. So semoga anda boleh menguruskan aliran wang tunai anda dengan lebih baik untuk nak memastikan matlamat pengurusan kewangan anda boleh dicapai dalam masa yang ditentukan lah. Okey. So kita jumpa lagi. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.